Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Kita terus belajar mengulang kaji secara Islam. Hari ini saya akan membincangkan tentang soalan yang bertajuk bincangkan struktur dan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman jahiliah. Ada 3 perkara penting yang pelajar perlu fahami. Pertama, apakah maksud jahiliah? Kedua, apakah yang dikatakan sebagai zaman jahiliah? Dan ketiga, kena jelaskan struktur masyarakat Arab zaman jahiliah dan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman jahiliah. Jadi semua perkara ini kena jelas supaya pelajar boleh memberi satu jawapan yang baik. Apabila kita memahami keseluruhan, bila kita membincangkan tentang masyarakat jahiliah, adakah masyarakat Arab itu betul-betul jahil? Ataukah adakah ciri-ciri ketamadunan dalam masyarakat Arab? Iaitu perkara penting yang perlu kita fahami dalam membicarakan tentang definisi, struktur dan ciri-ciri masyarakat Arab zaman jahiliah. Teruskan bersama saya, sama-sama. Dari segi pengenalan, bila kita nak membincangkan tentang masyarakat Arab jahiliah, pertama, kalau kita lihat dari segi definisi, dari segi bahasa maksud jahiliah, jahil itu bodoh ataupun sesat. Semua tidak mempunyai peradaban, tidak berakhlak, angku, bongkar, tidak boleh membaca, tidak menulis. Semua itu tidak yang menunjukkan masyarakat Arab itu jahil, sesat ataupun bodoh. Tapi apabila kita merujuk kepada masyarakat Arab jahiliah, maksudnya zaman jahiliah itu merujuk kepada selepas runtuhnya empangan Maghrib sehinggalah turunnya wahyu pertama. Turunnya wahyu pertama kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Itu surah Iqra pada 610 Masehi. Itu adalah zaman jahiliah. Pelajar kena faham bahawa pada waktu ini, pada zaman jahiliah, dikatakan zaman jahiliah itu antara masyarakat Arab setelah runtuhnya empangan Maghrib sehinggalah turunnya wahyu pertama, merujuk pada zaman jahiliah. Itu 610 Masehi. Dengan maksud jahiliah dari segi bahasa Arab yang bermaksud jahil ataupun sesat ataupun tidak memiliki ketamadunan. Dua perkara penting yang merujuk kepada zaman dan juga masyarakat Arab jahiliah pada waktu itu. Pada waktu ini, pelajar kena faham bahawa di sekitar semenanjung Arab terdapat 2 kerajaan, 2 peradaban dunia pada waktu itu. Menjelang lahirnya Islam, telah menyimpang jauh daripada ketenturan ajaran Islam. Pada peradaban dunia menjelang lahirnya Islam telah menyimpang jauh daripada ketentuan ajaran Allah. Pada masa itu, zaman yang dikatakan zaman sebelum Islam ataupun pra-Islam, terdapat 2 kekuasaan atau 2 kuasa besar yang menguasai tamadun ataupun peradaban dunia, iaitu Rom Timur ataupun Romawi Timur dan juga peradaban Persia, tamadun Persia. Jadi 2 kerajaan ini menjadi jiran tetangga semenanjung Arab, di mana situlah lahirnya Islam. Jelas pelajar Jadi ada 2 kuasa besar yang menguasai dunia pada waktu itu, kerajaan Romawi dan kerajaan Parsi. Parsi yang menguasai dunia pada waktu itu. Islam telah lama disebarkan daripada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan apabila turunnya Al-Quran bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam mula disebarkan dan Islam menjadi lengkap setelah wafatnya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Sempurna dah Islam.
ajaran Islam itu telah disempurnakan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi pengganti kepada Rasulullah sebab itu adalah khalifah. Itulah mulanya zaman Khalifah Ar-Rasyidin, kemudian khalifah-khalifah kerajaan Islam, Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Jadi itu paling penting yang pelajar kena faham. Ini dari segi latar belakang sejarah Islam. Jadi pada waktu itu, dalam situasi dan keadaan peradaban dunia semacam itu, Nabi Muhammad SAW telah diutuskan oleh Allah untuk membawa agama Islam, melengkapkan, menyempurnakan agama Islam dengan menjunjung tinggi peradaban akhlak Islamiah dengan mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah mukjizatnya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, itu hadis. Maka Islam itu telah sempurna. Dan sampailah hari ini kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW telah sebelajar. Dia kena faham dari segi latar belakang, daripada mana bermulanya zaman sebelum Islam, zaman Islam semasa Rasulullah menyebarkan Islam di kota Mekah, kemudian berlakunya peristiwa hijrah ke Yasrib yang dikenali sebagai Madinah, dan bermulalah kerajaan Islam yang pertama di Madinah pada waktu itu. Dan apabila wafatnya Rasulullah, setelah sempurnanya ajaran Islam, dengan Rasulullah meninggalkan mukjizatnya, iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sebagai rujukan umat Muhammad, umat Islam, umat Muhammad itu akhir zaman ini. Jadi itulah yang berlaku sehinggalah pada hari ini. Jadi semasa Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul untuk menyebarkan Islam sebagai utusan Allah, memberi penerangan kepada umat manusia. Pada waktu itu sudah wujud ketamadunan dalam masyarakat Arab. Mereka bertamadun, tapi mereka jahil dari segi akhlak dan tidak mengesahkan Allah. Sebelum ini sudah ada ajaran Nabi Ibrahim, itu agama Hanif. Mereka tidak menganutinya. Mereka menolak, mereka lebih percaya kepada agama dan kepercayaan animisme dan sebagainya. Dan itu yang dikatakan sebagai masyarakat Arab jahiliyah, yang jahil dari segi akhlak dan akidah Islamnya. Jadi pelajar kena faham, masyarakat Arab di Madinah setelah Islam, masyarakat Arab di Mekah semasa Islam mula disebarkan, dan apabila berlakunya peristiwa hijrah Rasulullah dan umat Islam daripada Mekah ke Madinah, dan apabila penaklukan semula kota Mekah pada tahun 10 Hijrah, dia menunjukkan bahawa Islam telah berkembang di semenanjung Arab. Okey, mari kita fahamkan struktur masyarakat Arab jahiliyah. Struktur masyarakat Arab jahiliyah kita boleh bagi kepada dua. Satu, masyarakat Badui, dan satu lagi adalah masyarakat Hadari.